Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallim tasliman katsira. Amma ba'da. Para penonton, para pendengar, muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, hayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih lagi bertemu melalui siaran ke udara ini, melalui rancangan FB dari Masjid Al-Islah, yang mungkin pada minggu-minggu yang dahulunya kita bertemu secara alam nyata di Dewan Salat Masjid Al-Islah, tapi kali ini kita bertemu sekali lagi dalam ruangan yang berbeza, namun dengan tujuan yang sama, untuk kita melihat kembali hadis-hadis Nabi SAW yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah melalui kitabnya Riyadhus Shalihin. Hadis-hadis yang mudah, hadis-hadis yang kebanyakannya ringkas, namun mempunyai pengisian yang sangat padat dan penting, khusus dan amat sangat khusus dalam situasi kehidupan kita di dunia pada hari-hari ini. Dalam keadaan kita mengharungi cabaran dan dugaan, kita memerlukan motivasi, kata-kata perangsang, peringatan akan apa yang kita laksanakan ini merupakan suatu yang baik. Apa yang kita usahakan selama ini berada di landasan yang benar, maka itu kita perlu mengingatkan diri kita kembali kepada pesanan-pesanan yang telah pun disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu, yang mungkin pada masa itu bukan secara khususnya bertujuan untuk kita pada hari ini, tapi apabila kita merenung kembali sabda baginda, kita akan terkesan dan terasa bahawasanya apa yang disampaikan itu kekal relevan sepanjang zaman. Dalam hadis-hadis yang lalu, khususnya pada minggu yang lalu, kita telah melihat hadis yang terakhir, sebahagian daripada hadis yang terakhir dalam bab as-sidq, yakni bab kebenaran. Saya ulangi, hadis ke-59 ataupun hadis ke-6 dalam bab as-sidq ini. Hadis yang diriwayatkan daripada Abi Khalid Hakim bin Hizam radhiyallahu an. Beliau berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-bay'an bil khiyar ma lam yatafarraqa, fa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fi bay'ihima, wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bay'ihima. Muttafaqun alaih. Hadis yang disebutkan sebentar tadi secara ringkasnya mengingatkan kepada kita tentang suatu urusan interaksi antara manusia, antara dua insan ataupun antara dua parti, antara dua pihak. Perkataan pertama yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam adalah al-bay'an bil khiyar, yang telah pun kita kupas pada pertemuan minggu yang lalu. Perkataan yang Nabi gunakan al-bay'an, dua orang yang sedang menjual. Walaupun secara lumrahnya, biasanya kalau kita sebut dua orang yang berurusan, kita akan sebut jual beli. Seorang menjual, seorang lagi membeli. Dalam bahasa Arab, kalau perkataan jual disebut sebagai al-bay'u, ataupun orang-orang yang membeli disebut sebagai al-mushtari, yang membeli. Tapi Rasulullah gunakan perkataan al-bay'an. Minggu lalu kita telah pun cuba melihat hikmah sedikit kenapa Rasulullah gunakan perkataan al-bay'an, untuk menunjukkan pentingnya dua-dua ini mempunyai peranan untuk memberi sesuatu. Seorang mungkin memberi barangan, seorang lagi memberi balasan kepada barangan tersebut, sesuatu yang imbal, yang setimpal kepada barangan yang dia akan terima. Hari ini biasanya kita gunakan istilah duit ataupun kewangan kita. Tapi apapun, kedua-dua perkataan ini, jual, beli ataupun kedua-duanya jual, dia terkait dengan perkataan yang kedua yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, yakni perkataan bil khiyar, dengan rasa apa yang mereka ingin buat, dengan pilihan mereka sendiri. Yakni sekiranya salah satu daripada kedua pihak ini membuat pilihan untuk menarik balik atau menarik diri
daripada meneruskan urusan transaksi ini, maka itu adalah pilihannya dan dia berhak untuk mengambil pilihan tersebut. Al-bai'an bil khiyar, seorang yang menjual apabila dia sampai kepada lokasi dia rasa orang yang ingin beli barangannya itu tidak wajar, rasa mungkin tertipu, rasa mungkin tidak puas hati dengan apa sahaja perjanjian awalnya, dia berhak untuk menarik balik urusan jualannya. Begitu juga sebaliknya, orang yang ingin membeli apabila melihat barangan tersebut, dan ini biasa berlaku, dia rasa tidak puas hati dengan barangan tersebut, dia rasa mungkin ada cacat cela pada barangan tersebut, sebelum, ini perkataan ketiga ataupun perenggan yang ketiga, malam yatafarraqa, selama mana mereka belum bersurai, mereka berdua ada hak untuk urus atau putuskan dan tamatkan urusan jual beli tersebut. Ini yang saya ingat pada pertemuan yang lalu, kita cuba ambil apa yang berlaku relevan pada dunia hari ini, khususnya kita di Singapura ini. Yang saya ingat saya bacakan kemarin suatu fakta daripada government.sg yang menyebutkan tentang lemon law, suatu urusan jual beli yang tidak hanya terputus dengan mereka terpisah, tapi masih berlarutan tempohnya, sehingga tempoh yang disebut dalam gazet tersebut 6 bulan untuk mereka buat apa-apa saja dakwaan ataupun apa saja permintaan atas barangan yang telah pun diurus jual belikan itu. So ini perkataan yang pertama, kita telah sebut minggu lalu. Kita berhenti di sini kemarin dan kita akan sambung pada bahagian yang kedua hadis ini. Bahagian yang kedua merupakan bahagian yang sangat penting, bahagian yang mempunyai perkataan dan juga pengisian kenapa hadis ini Imam Nawawi masukkan ke dalam bab as-sidq ini. Perkataan dia yang pertama adalah fa in sadaqa, sekiranya kedua-dua pihak tersebut berlaku jujur. Inilah perkataan yang merupakan induk yang menjadikan hadis ini termasuk dalam bab as-sidq. Dua-dua pihak tersebut berlaku jujur. Jujur dalam apa yang ingin mereka uruskan, jual beli. Wabayyana, dan kedua-duanya berlaku terus terang, jelas dalam apa yang ingin diuruskan nanti. Sekiranya ada dua ciri-ciri ini, ciri yang pertama jujur, ciri yang kedua jelas. Perkataan yang Rasulullah gunakan selepas itu adalah satu perkataan yang sangat menarik. Burika lahuma fi bai'ihima. Kedua-duanya itu akan diberi keberkatan dalam urusan jual beli mereka, dalam transaksi mereka. Kalau kita lihat, kita bayangkan suasana kehidupan orang-orang Arab yang hidup di zaman Rasulullah SAW, dan kita cuba bayangkan suasana kehidupan kita hari ini, termasuk yang beriman, juga mereka yang tidak beriman, termasuk yang Muslim ataupun yang bukan Muslim. Kita semua mempunyai urusan jual beli, urusan transaksi berlaku atas apa juga keadaan. Kalau kita kembali kepada zaman yang dahulu, bila mereka melakukan urusan jual beli, dan di zaman jahiliah mungkin kita boleh lihat sebilangannya belum lagi beriman kepada Allah, tujuan mereka melakukan urusan jual beli adalah untuk mendapat manfaat daripada apa yang ada. Contoh, seseorang mempunyai sebakul kurma, dia seorang saudagar kurma, dia ada sebakul kurma, kurmanya kurma yang berkualiti tinggi. Kalau teman-teman yang pernah pergi melakukan umrah, dah pernah pergi ke tanah suci haram Makkah, khususnya Madinah, akan lihatlah pohon-pohon kurma, kebun-kebun kurma, ladang-ladang kurma. Ada beberapa jenis kurma yang mempunyai harga nilai yang lebih tinggi kerana mungkin ada sebab-sebab yang tertentu, kerana ada nama ataupun kerana khasiatnya lebih luar biasa sedikit berbanding dengan yang lain. Tapi apa pun, itulah biasalah keadaan buah-buahan, makanan-makanan, ada yang lebih bernilai berbanding dengan yang lain. Seorang yang ingin memberi, dia tahu dalam bakulnya itu ada sesuatu yang mempunyai nilai yang tinggi, dan dia tahu orang lain juga di sebelahnya ada bakul kurma, tapi nilainya, kualitinya, ialah hasil buah yang ada dalam bakul tersebut tidak setanding dengan yang ada padanya. Pastinya dia berkuasa atau mampu untuk meletakkan harga yang tinggi berbanding dengan kawannya yang mempunyai bakul yang sama kurma tapi grade-nya lain. Dan apabila ada seseorang yang lain yang datang, bila dia membawa sesuatu, mungkin di urusan dahulu ni istilah barter trade, seorang bagi satu benda ataupun satu barangan makanan, dia ingin dapatkan balik barangan lain. Mungkin dia tak perlu makanan banyak, dia dah cukup, dia perlukan pakaian, baju, atau mungkin zaman dahulu kita dengar cerita perlu selamatkan diri ke, mungkin perlu pedang.
Dia mungkin akan minta pedang yang kualiti yang baik juga. Takkanlah dia kasih satu mangkuk kurma yang bakul kurma yang good quality, yang A grade, tapi dia dapat barangan yang kain yang dah lusuh ataupun pedang yang dah tumpul, dah nak pecah. Takkan dia akan cari yang baik. Dan itu haknya, kerana itu yang diinginkan. Namun orang yang lain pula bila melihat orang yang pertama tadi dia dapat pedang yang baik kerana dapat beri kurma, dia juga perlu akur yang ada pada tangan dia orang kedua ini, kurma yang ada pada tangannya tidak sebaik nilainya, tidak semewah ataupun setinggi nilainya daripada orang yang pertama tadi. Dia mungkin tidak layaklah untuk dapat balasan yang sama seperti orang pertama dapat tadi. Tapi berlaku orang yang kedua ini akan cuba sedaya upaya untuk sembunyikan mana yang tak cantik-cantik. Kalau saya sebut istilah tadi kan, kurma dalam bakul, mungkin yang bahagian atasnya, yang lapisan atas, semuanya yang cantik-cantik, yang kilat-kilat, yang nampak kalau kurma tu hitam. Yang saya pernah dengar diberitahu sewaktu pernah belajar dahulu, yang kalau nak cari kurma ajwa tu yang hitamnya pekat sekali, yang kalau masih kemerah-merahan tu tak cantik, ataupun apalah istilah-istilah yang lain, masih ranum lagi ke dan sebagainya. Yang atas saja, yang bawah-bawahnya disembunyikan, yang mana tak nampak oleh mata kasar diberi sesuatu yang jauh lebih buruk nilainya. Dan dia inginkan balasan, dia inginkan sesuatu yang sama nilainya baik. Di sini kita akan lihat kesannya kebaikan kepada orang yang menjual kurma tadi, tapi keburukan kepada orang yang membeli kurma tadi. Dan hari ini pun begitu. Dalam urusan transaction kita, walaupun kita tidak lagi mengamalkan barter trade ini, kita tidak lagi mengamalkan aku dapat sesuatu daripada kamu, kamu balas balik sesuatu yang lain. Biasanya aku memberi sesuatu kepada kamu, aku harapkan duit, iaitu sebagai nilai transaction ini. Yalah, duit itu begitu, memang dah jelas, jumlahnya sedemikian jelas, tapi barangan tu yang kita ingin beli, kita ingin sesuatu yang baik itu sampai kepada orang lain dan nilai yang kita terima itu sejajar. Kenapa? Persoalannya adalah apakah hasil daripada urusan cara jual beli ini? Ini yang ditekankan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Urusan jual beli sebegini akan mendatangkan hasil keberkatan. Dan ini yang menarik. Sesuatu yang mungkin bagi orang-orang Arab jahiliah ataupun secara umum orang-orang yang tidak beriman, mungkin kebanyakannya tidak akan terkesan dengan fungsi keberkatan dalam kehidupan. Berapa ramai di antara kita yang rasa perlu untuk melihat sesuatu hasil secara fizikal. Kita nakkan, bagus dapat handphone ni, kita nakkan dengan fungsi yang ada pada handphone ni, kita nakkan dengan kamera yang mempunyai kuasa untuk tangkap berapa jauh angle-nya dan sebagainya. Kita nak benda yang fizikal, tapi kita tidak memberi perhatian kepada keberkatan. Sesuatu yang kita tidak akan nampak secara fizikal, sesuatu yang memang Allah akan memberi dengan penuh ihsan dan rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Dan ini selalunya akan ada bagi jiwa orang-orang yang benar-benar beriman, jujur dalam keimanannya. Ini yang saya sebut pada minggu lalu, seingat saya, bila kita sebut hadis ini dan hadis sebelumnya. Hadis sebelumnya kalau kita ingat sedikit, mengingatkan kita keadaan berita cerita Nabi sebelum Rasulullah SAW daripada kaum-kaum yang terdahulu, bawa pergi perang, dan kemudian akhirkan cerita ini ada sekelompok orang yang sembunyikan harta-harta rampasan. Yang ini dalam arti kata lain tidak jujur dalam urusannya untuk mendatangkan kepentingan diri sendiri. Kaitan dengan hadis yang ini, dan ini selalu kita akan jumpa Imam Nawawi selalu gandingkan dua hadis, ada kaitannya. Kaitan pada hadis yang kedua ini, kejujuran dalam urusan yang kita lakukan bersama manusia itu akan mendatangkan hasil, akan mendatangkan kebaikan. Khusus perkataan Nabi gunakan akan mendatangkan keberkatan. Kalau itu tidak cukup mendatangkan motivasi kepada kita, pesanan yang berikutnya ini adalah pesanan yang berlawanan. Wa in kadzaba, kalau dua-dua pihak ni berbohong, wa katama, dan sembunyikan apa-apa yang tak patut tahu dia sembunyikan. Nak jual laptop, sekali patutnya dalam tu memorinya sekian-sekian, dia sembunyikan. Entah macam mana, kadang ada orang pandai, dia ubah itu ubah ini, nampak bagus, nampak fizikal barang tu cantik, laptop sekarang macam mana nak buka-buka, kita tak tahu. Kita bagi tahu descriptionnya, detailnya semua cantik. Bila dah dapat pakai sebulan, habis semua, hancur.
Dia sembunyikan perkara-perkara. Dia tahu. Ini berbeza dengan aku jual dan aku pun tak tahu rupanya ada cacat cela. Ini dengan tujuan memang sengaja dia jual dengan harga yang tinggi, tapi dia tahu ada cacat cela pada barangan tersebut. Muhiqat barakatu bai'ihima. Allah akan angkat. Allah akan ambil, bawa pergi jauh-jauh keberkatan dalam urusan jual beli mereka. Ini yang selalu kita takutkan. Kadang-kadang kita rasa perkara yang kita tidak nampak, kita tidak terkesan, tapi kita tak akan terasa sehinggalah keburukan itu datang kepada kita. Kita tidak akan terasa hilang keberkatan dalam kehidupan sehinggalah benar-benar kita terkesan dengan masalah yang berlaku kerana kehilangan keberkatan tersebut. Kita tidak akan terasa kesan keberkatan masa sehingga kita betul-betul menyesal apabila masa yang telah berlalu tanpa ada apa-apa yang kita manfaatkan. Bila sebut tentang masa ini, sekarang dalam situasi yang sangat menarik. Kita berada dalam situasi yang boleh digambarkan masa yang ada pada diri kita ini seakan-akan sedang bertambah. Kalau dahulu mungkin kita sibuklah untuk keluar rumah, urus ke sana sini, pergi bekerja dan sebagainya. Mungkin sebilangan, tidak semua, tapi sebilangan di antara kita mempunyai masa yang lebih banyak untuk berada di rumah atas arahan yang kita terima buat masa ini. Masa yang lebih banyak ini yang sepatutnya kita dapat manfaatkan, yang sepatutnya kita dapat raih keberkatan, kita tidak akan perasan keberkatannya ada ataupun tidak sehinggalah selesai habis masa tersebut, dan berkatnya akan kita lihat terhilang sehinggalah tidak ada peluang untuk kita dapatkan kembali masa tersebut. Begitu juga urusan jual beli tadi. Keberkatan yang hilang ini tidak akan kita dapat kembali. Caranya adalah sebelum hilang keberkatan tersebut, pastikan urusan transaksi kita antara sesiapa sahaja berlaku dengan penuh kejujuran dan penuh penjelasan terang apa yang kita ingin lakukan. Apa sahaja urusan. Mungkin dalam hadis ini sebut secara detail jual beli, tapi kita boleh kembangkan. Urusan kita berbual dengan teman, urusan kita berinteraksi dengan kawan, itu ini semuanya. Janganlah kita lepaskan dua syarat penting ini, kejujuran dan juga jelas apa yang ingin kita lakukan, kerana kita inginkan keberkatan dalam urusan kita. Itulah dia hadis yang terakhir ringkas. Dan saya yakin kita ada lagi sedikit masa ini untuk kita lihat hadis yang berikut. Cuma menarik minggu ni, hadis yang berikut dah habis hadis yang bab yang sebelum, masuk bab yang baru. Bab yang baru, Imam An-Nawawi rahimahullah pada bab yang kelima ini menyebut sebagai bab Al-Muraqabah. Al-Muraqabah artinya makna yang mungkin dekat dengan bahasa Melayu kita, pengawasan, diawasi. Siapa yang mengawas, siapa yang diawas, ini yang kita sebut nanti. Seperti biasa, Imam Nawawi apabila menyebut tentang sesuatu bab kepada bab yang lain, bila dia mulakan bab yang baru, dia akan, inilah tradisi caranya, dia akan mulakan dengan beberapa ayat Al-Quran. Dalam bab Al-Muraqabah ini dibawakan sebanyak 5 ayat Al-Quran, dan bahkan di penghujungnya dikatakan wal ayatu fil babi kathiratun ma'lumah. Ayat dalam bab ini ada banyak dan diketahui ramai. So mungkin ada banyak lagi yang tidak disebutkan oleh Imam Nawawi, disebutkan sebahagian yang awal ini untuk mencakupi semua keadaan-keadaan yang ada di bawah bab Al-Muraqabah ataupun pengawasan. Itu satu. Imam Nawawi selalu membawakan ayat-ayat Al-Quran sebelum masuk pada hadis yang ingin dibincangkan. Kedua, ayat-ayat ini ada kesan penting kepada hadis-hadis yang ingin dibincangkan. Dan mungkin bila kita jumpa hadis ataupun bila kita sebut ayat yang pertama yang saya jangka untuk kita sebut malam ini, kita akan lihatlah beberapa kesannya. Tapi yang paling penting sekali, bab Al-Muraqabah ini diletakkan di dalam bab yang kelima betul-betul selepas bab As-Sidq. Dia mempunyai peranan yang besar ke atas kehidupan manusia. Khususnya kalau saya rasa bila lihat hadis ini, bila lihat keseluruhan cerita yang ada pada bab-bab ini, seakan-akan terkesan dengan realiti yang sedang kita lalui pada hari-hari ini. Keadaan yang kita sedang lalui hari ini seakan-akan menunjukkan kepada kita, kita ini tidak lagi diawasi oleh sebahagian orang yang lain yang sebelum ini mengawasi kita. Contoh bekerja, kerana kita tidak dapat bekerja di pejabat, kita bekerja di rumah. Kerana kita bekerja di rumah, kalau di pejabat ada supervisor,
ada bos kita yang mengawasi kita. Di rumah tidak ada. Mungkin ada cara-cara yang lain yang memastikan, tapi di situlah pengawasan tu sudah berubah. Bukan kata tidak ada, sudah berubah konsep pengawasannya. Itu juga tentang bab yang sebelum ini, bab as-sidq. Kalau dahulu kita menilai kejujuran kerana ada orang mengawasi kita, sekarang ini bagaimana kejujuran apabila cara pengawasan itu sudah berubah. So ini kaitan, seakan-akan saya terasa kenapa Imam Nawawi meletakkan bab as-sidq sebelum bab al-muraqabah, bab kebenaran sebelum bab pengawasan, kerana ada kait rapat antara sifat ataupun perkara kebenaran dengan perkara pengawasan. So itu yang pertama, yang paling penting untuk kita lihat dan untuk kita hargai. InsyaAllah bila kita lihat hadis-hadis yang akan datang, kita akan cuba kaitkan hadis ini dengan bab as-sidq. Satu lagi perkara yang sangat-sangat penting yang disebut oleh sebahagian para ulama yang mensyarahkan hadis-hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, apabila disebut bab al-muraqabah, sebilangan daripada mereka akan memulakan dengan menyebut al-muraqabatu fihi wajhan. Muraqabah, perkataan pengawasan ini ada dua aspek, ada dua wajah. Satu, muraqabah dirinya sendiri, muraqabah untuk dirinya sendiri. Dan bagi umat Islam, pengawasan dirinya sendiri, dia merasakan bahawasanya dirinya diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, walaupun mungkin ada yang merasakan sama, hampir sama, tapi yang kedua mengawasi bahawasanya dia rasa Allah itu mengawasi dirinya. Apa bezanya dua ini? Pertama, orang yang merasai bahawasanya diri ini itu di bawah pengawasan, di bawah mungkin pemerhatian, dia akan berusaha untuk buat yang terbaik. Analogi selalulah, saya sebagai pemandu, saya akan terkesan apabila saya memandu, saya doa semoga cara saya memandu ni cara yang baik, tidak mendatangkan kemarahan kepada orang-orang lain. Tapi biasanya lah, cara memandu biasa, kalau waktu biasa di lebuh raya jalan macam biasa, tapi bila saat tiba-tiba ternampak ada polis trafik dekat sebelah, seakan-akan cara pemanduannya tu jadi lain sedikit, seakan-akan cara pegang steering tu jadi lain sikit. Mungkin macam biasa, tapi baru waktu nampak itu, lihat aku ni dah pakai seat belt ke belum, aku ni duduk tegak ke tidak. Itulah dia. Agaknya lah bagi diri saya tidak pasti bagi diri anda, seakan-akan semula jadi bila terperasan, bila diawasi, diperhatikan, cara gerak-geri, cara perbuatan tu berubah. Dan berubah kepada yang baik, berubah kepada yang lebih teratur dan sebagainya. Bukan nak dikata yang sebelum ini buruk ataupun tidak, tapi ada sedikit lah. Seperti kita bila buat sesuatu kerja, yang bagi yang bekerja di pejabat atau sebagainya, bila ada bosnya yang datang memerhatikan, dia mungkin akan lebih sopan sikit cara kerjanya. Itu untuk manusia. Bila kita sebut tadi dirinya rasa diawasi, dan dia sebagai seorang mukmin yakin dirinya diawasi oleh Allah Azza wa Jalla setiap masa, setiap hari, setiap waktu, maka dia akan yakin bahawasanya dia melakukan satu perkara dengan cara yang terbaik, dengan cara yang disenangi, diridai oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau kita muhasabah diri kita, saya sendiri tanya kepada diri saya, adakah setiap kali saya buat satu perkara, setiap kali itu perkara itu terbaik? Kadang-kadang saya perlu berlaku jujur, tak selalu. Mungkin kadang-kadang bagus sangat, tiba-tiba kadang-kadang yang lain entah kenapa moodnya down ke dan sebagainya, dia jadi drop sikit. Itulah lumrah iman kita, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Biar dia turun sikit, naiknya banyak. Jangan naiknya sikit, turunnya tak naik-naik langsung. Itu yang kita takutkan dan kita risaukan. So inilah perkataan yang pertama, muraqabah, antara dalam dirinya sendiri, bahawasanya dirinya diawasi. Perasaan yang kedua, muraqabahnya itu, aspek yang kedua, dia mengetahui bahawasanya Allah mengetahui apa sahaja yang berlaku. Dan ini yang kita akan sebut sepintas sikit kerana masa yang tidak mengizinkan. Ayat yang pertama yang disebut oleh Imam Nawawi dalam bab al-muraqabah dalam surah Asy-Syu'ara ayat 219 dan 220. Ba'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin. Dia, yakni Allah, yang melihat kamu ketika kamu berdiri dan ketika kamu sedang bergerak-gerak, fis sajidin, sewaktu kamu ingin sujud.
Maknanya waktu kita sedang buat sesuatu, dan Allah gambarkan dalam Al-Quran, aktiviti ada macam-macam, bangun, tidur, duduk, apa semua. Tapi satu aktiviti yang paling Allah senang, paling Allah sayang, paling Allah suka, aktiviti salat. Allahul alladhi yaraka, dia yakni Allah yang melihat kamu ketika kamu sedang berdiri. Para ulama bila menafsirkan ayat ini menyebutkan dirinya orang tu dalam solat lebih baik dari waktunya sujud kerana zikirnya. Sujudnya orang tu dalam solat, situasi itu lebih baik daripada berdiri kerana keadaan posturnya. Apa maksud ini? Orang yang sedang berdiri biasanya, dan kita pun tahu itulah cara kita waktu kita sedang berdiri dalam solat, kita membaca surah Al-Fatihah, ayat-ayat Al-Quran, perkataan-perkataan yang seindah perkataan yang mampu untuk kita lontarkan. Bila kita sedang sujud, kita tidak baca Al-Quran, tapi keadaan sujud, hadis Nabi menyebutkan paling dekat manusia itu dengan Allah adalah waktu dia sedang sujud. Ini dia keadaan yang Allah sebut dalam Al-Quran, keadaan yang paling baik. Allah tahu, Allah mengetahui, dan kita sebagai hamba Allah, kita juga ingin rasakan dalam diri kita yang Allah mengetahui apa sedang kita lakukan. Bukan setakat fizikal, tapi juga spiritual, apa yang ada dalam hati kita. Nah, inilah dia peringatan awal dalam situasi kita. Itu yang saya sebutkan tadi, dalam situasi keadaan hari ini, mungkin keadaan ni dah berubah, new norms. Norma-norma yang dahulu pergi kerja, balik kerja dah berubah. Keadaan-keadaan dahulu hantar anak, ambil anak, banyak dah berubah. Keadaan dahulu bekerja diawasi di pejabat, banyak yang dah berubah. Pengawasannya, kita cuba ambil kesempatan ini untuk kita menilai keimanan kita. Kita diawasi langsung oleh Allah yang sebelum ini memang tak pernah putus, cuma mungkin kita tak pernah perasan. Inilah kesempatan untuk kita tingkatkan keimanan kita, untuk kita muhasabah, dan untuk kita kembali menguatkan diri kita dan mendekatkan diri kita kepada Allah. Semoga dengan persiapan-persiapan dalam masa yang berbaki ini, kita kuat dan kita bersedia menempuh Ramadan yang saya yakin mungkin akan berbeza sedikit, tapi insya-Allah indah dan manis daripada Ramadan yang lalu. Sehingga kita bertemu kembali. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.